Keharmonian etnik terus dijadikan kekuatan Sabah. Juga agensi agama Islam digesa benteras penularan ajaran sesat di negeri itu. Rencanya bersama dengan Emran Azmi Rosli. Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kesatuan dalam kepelbagaian merupakan kekuatan negeri ini yang perlu dikekalkan demi memastikan kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, keharmonian yang dinikmati ketika ini perlu dipelihara dengan rapi dengan tidak membenarkan mana-mana pihak memainkan sentimen kaum dan etnik yang memecah belahkan rakyat. Jelas Datuk Musa, pergolakan dan perang saudara di negara luar sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik dan kesengsaraan rakyat perlu dijadikan tauladan. Beliau berucap demikian dalam Majlis Jamuan Tengah Hari bersama wakil kira-kira 30 persatuan dari Majlis Gabungan Etnik Bumiputera Bersatu Sabah, MAGEBS di Serigaya, Kota Kinabalu. Turut hadir Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masudi Manjun dan pengurusi MAGEBS Datuk Abdullah Haji Sibil. Terdahulu, Datuk Abdullah berkata Majlis Pelancaran MAGEBS yang dijadualkan Oktober ini mungkin diawalkan pada Julai. Penubuhan MAGEBS bertujuan menyatukan pelbagai pertubuhan kaum dan etnik di Sabah selain memperkukuh persefahaman serta melengkapkan jaringan rangkaian yang baik. Dalam majlis ini, Datuk Musa mengumumkan peruntukan RM10,000 kepada persatuan-persatuan etnik yang hadir termasuk Sama Sabah, Kedayan, Masyarakat Brunei Sabah, Suang Lotut, Dusun Tindal, Murut Paluan, Rungus, Lundayeh, Orang Sungai, Iranun, Bisaya, Tidung, Bugis, Kokos, Idaan dan warisan etnik Bulu Dupi. Agensi agama Islam di peringkat negeri perlu menjalankan tanggungjawab membanteras kumpulan ajaran sesat yang cuba menyebarkan fahaman songsang. Ia bagi mengelak kekeliruan dan salah faham dalam kalangan masyarakat. Tegas Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, fenomena ajaran sesat serta penyelewengan agama wajar diperbetul dan diperjelas secara komprehensif, ilmiah dan rasional oleh pihak bertauliah. Pada masa sama, beliau menyarankan masyarakat menuntut ilmu tasawuf untuk membendung kekeliruan selain memupuk amalan kesederhanaan, keseimbangan, keadilan dan kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Sebenarnya tasawuf ini sangat penting dalam apapun bidang. Dalam ekonomi mesti ada tasawuf, dalam pendidikan mesti tasawuf, dalam kehidupan kita karena yang merujuk kepada nilai akhlak. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan seminar Sufi menurut pendekatan Wasatiyah peringkat kebangsaan 2017 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Haji Muhammad Arifin turut menyaksikan penyerahan zakat perniagaan Telekom Malaysia TM Berhad bagi tahun 2016 kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Penyerahan zakat berjumlah RM225,141 itu disempurnakan Pengurus Besar Sabah TM Berhad Haji Syukriyah Masri kepada Timbalan Pengurusi MUIS Junaidi Jumahat. Tahun sebelumnya, TM menyerahkan zakat berjumlah RM179,130. Masalah bencana alam seperti banjir yang kerap dialami lebih 1,000 penduduk di beberapa kampung berhampiran Sungai Pampang dalam kawasan Liawan Keningau dijangka dapat diatasi dalam tempoh terdekat selepas kerajaan mengambil tindakan mendalamkan dan meluruskan sungai tersebut. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Liawan, Datuk Haji Sairin Karno, cadangan untuk memasang tembok konkrit di tebing sungai juga dalam pertimbangan. Belakang kita ini adalah sebuah sungai yang pernah mencipta sejarah pada 1996 Disember 24, di mana ratusan, malah mungkin ribuan orang yang telah menjadi mangsa dengan sungai Pampang di mana kejadian Greg berlaku. Dan sungai ini adalah sebuah sungai yang kecil pada zahirnya, tapi apabila dia banjir dia akan membesar sebesar-besarnya sehingga Keningau pun pernah tenggelam. Jadi hari ini dengan usaha Jabatan Parit Saliran saya telah minta supaya sungai ini didalamkan kerana sungai ini menghaki semua tanah-tanah di kiri kanan. Ini kawasan Limbawan.
Datuk Sairin yang juga pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan demikian kepada RTM ketika mengadakan lawatan ke sekitar kawasan Liawan. Sementara itu, penduduk kampung Limbawan yang terletak berhampiran Sungai Pampang merakamkan penghargaan berikutan usaha kerajaan menangani masalah berkenaan. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana dapat membantu untuk meluruskan sungai ini demi keselamatan penduduk kampung di Limbawan ini. Kejadian bencana banjir yang berlaku bukan sahaja menjejaskan kediaman penduduk termasuk hasil tanaman, malah menyebabkan mereka terputus hubungan. Terbaru 7 buah kampung terjejas akibat banjir. Banyak kerusakan di dalam rumah, macam perabotka begitu, piring, ada yang hanyut, besen, segala buku pun ada juga, macam peralatan sekolah. Barang-barang semua pun kami tidak sempat kasih naik. Habis semua, ada banjir buku-buku, barang-barang makan semua kena lah. Tiada yang tinggal. Kami tidak sempat kasih pindah semua. Tapi dia terlampau laju naik. Dalam masa 20 menit begitulah. Dia terus naik mendadak. Sampai tidak sempat kasih pindah. Pindah semua barang-barang. 2 minggu sudah, hujan datang, sampai parit, rumah pun dekat. Teruntuh sudah, jembatan pun teruntuh sudah. Jadi saya harap kerajaan tolonglah kasih bagus. Kejadian banjir di kawasan tersebut turut menyebabkan sebahagian pagar kawasan perumahan guru sekolah menengah agama Kiningau terhakis. Sebanyak 20 produk Sabah telah didaftarkan sebagai petunjuk geografi oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO, antaranya ikan liking, parang berukir dan tenunan Iranun Kota Belud, Rinagoh, Pinakol Inavol dan Gong Matunggong. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Haji Masidih Manjun berkata, pendaftaran tersebut bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk itu sendiri, malah nama yang digunakan membawa petunjuk daerah atau negeri di Sabah. Pendaftaran produk petunjuk geografi juga dapat membantu pertumbuhan industri pelancongan di setiap daerah, lebih-lebih lagi produk berkenaan diangkat sebagai ikon Sabah. Sehubungan itu, beliau berharap lebih ramai pengusaha produk komuniti tampil mendaftarkan harta intelek, khususnya dalam komponen petunjuk geografi, kerana produk tersebut akan diwartakan sebagai warisan budaya negeri Sabah. Datuk Masini menyatakan perkara ini dalam ucapan sempena Majlis Perasmian Seminar Warisan dan Harta Intelek Etnik Sabah 2017, anjuran MyIPO di Papar. Teks ucapan beliau dibacakan pembantunya Datuk Haji Kamarlin Ombi. Pendaftaran harta intelek merupakan antara langkah perlindungan untuk mengekang orang luar mendapat hak terhadap harta intelek pemilik asal, sekaligus menggalakkan pertumbuhan positif kepada pemilik harta intelek menggunakan sepenuhnya hak mereka untuk menjana ekonomi. Terdahulu, Ketua Pengarah MyIPO, Datuk Samsiah Kamarudin berkata, petunjuk geografi merupakan antara komponen harta intelek yang memberi pemilikan hak eksklusif secara kolektif kepada sesebuah komuniti atau sekumpulan pengusaha dalam sesebuah kawasan. Petunjuk geografi hanya layak diberikan kepada sesuatu produk yang dihasilkan di sesebuah kawasan dengan kualiti dan ciri-ciri unik yang menggambarkan pemikiran serta identiti budaya masyarakat di kawasan berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Sabah diminta mempertimbangkan rancangan menaikkan yuran yang dikenakan kepada pelancong asing untuk mengunjungi kawasan hutan simpan di Western. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Kamarlin Haji Ombi berkata, kenaikan yuran tersebut boleh menjejaskan aktiviti pelancongan di kawasan tersebut. Datuk Kamarlin juga khawatir kenaikan yuran itu akan mengakibatkan pelancong asing memilih kawasan lain sebagai destinasi pelancongan mereka. Sebagai satu contoh, apa jadi di Klias, di mana bila dikuatkuasakan yuran tersebut oleh agensi tersebut, maka bilangan pelancong yang datang ke Klias ini bukan bertambah ramai, bertambah menurun. Datuk Kamarlin berkata demikian di Beaufort sebagai mengulas keluhan pengusaha pelancongan di Western berhubung kadar yuran RM15 yang akan dikenakan jabatan tersebut berbanding RM5 pada masa ini.
Datuk Kamarlin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan berkata pihaknya akan mengemukakan surat berkenaan kepada jabatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, beliau meminta Jabatan Air Daerah Beaufort supaya menyegerakan pembinaan tangki statik di kawasan-kawasan yang sering mengalami gangguan bekalan air sementara menunggu loji air yang kini dalam pembinaan siap pada Ogos tahun ini. Pemain industri pelancongan di negeri ini disaram menjadikan Karnival Kerjaya Sabah sebagai platform menyediakan peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Pembantu Menteri Kewangan Negeri Datuk Ramli Marhaban berkata Sabah cukup terkenal sebagai antara hub pelancongan negara yang pesat dan mempunyai pelbagai peluang pekerjaan terjamin dalam industri tersebut. Menurut Datuk Ramli, menerusi Karnival Kerjaya ini, pemain pelancongan menggunakan satu sistem yang betul dalam pengambilan pekerjaan dengan mengoptimumkan guna tenaga tempatan. Saya mengharapkan sektor pelancongan juga rebut peluang ini dan memberi ruang sebaik-baiknya melihat kepada kebolehan dan kepekaran yang dimiliki oleh anak-anak sempurna. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Kerjaya Peringkat Daerah Sempurna sempena Karnival Kerjaya Sabah 2017 di Dewan Masyarakat Sempurna. Sementara itu, Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah, Kamal Pardi berkata, penganjuran program seumpama ini memberi peluang kepada golongan pencari kerja meninjau kekosongan jawatan selain mendapatkan tips temuduga serta panduan memilih pekerjaan bersesuaian dengan kelayakan diri. Kerajaan juga komited menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dengan menyediakan portal Jobs Malaysia yang lebih berkesan. Berdasarkan rekod setakat Mac tahun ini, seramai 29,764 pencari kerja aktif mendaftar dalam portal tersebut dan 1,120 penempatan pekerja berjaya dilaksanakan. Tahun lalu, Sabah mencatatkan penempatan pekerjaan seramai 17,177 pencari kerja. Karnival anjuran JTK Sabah yang menjelajah daerah sejak 24 April lalu di Kota Kinabalu dan berakhir di Sandakan esok menawarkan 4,745 kekosongan jawatan melibatkan 80 majikan serta penyelia latihan dalam pelbagai sektor dan kategori jawatan. Sementara itu, masyarakat sempurna yang ditemui mengakui keberkesanan Kembara Kerjaya ini dalam membantu mereka mendapatkan pekerjaan dalam pelbagai bidang yang ditawarkan. Dengan adanya program ini, mereka dapat mendapat peluang dan juga saya lihat ada interview dibuat pada hari ini untuk mereka mengikuti sama ada laitan industri ataupun peluang pekerjaan itu sendiri. Saya melihat peluang pekerjaan di Sempurna ini sangat baik, terutama dalam bidang saya sendiri. Saya adalah human resource, saya boleh masuk ke dalam mana-mana bidang. Memudahkan pencarian, senang, tidak perlu lagi cari ke tempat-tempat lain. Dengan kemudahan begini, kami boleh tahu di mana kami boleh cari tempat kerja. Daerah Sempurna menawarkan 563 peluang pekerjaan, manakala daerah Tawau yang turut menjadi destinasi Kembara Kerjaya Sabah kali ini berjaya menempatkan sebanyak 793 orang meliputi siswazah, bukan siswazah dan orang kurang upaya OKU. Allowance sara hidup nelayan yang diberikan secara bulanan merupakan antara bantuan kerajaan yang tidak mungkin dinikmati rakyat di negara lain. Justru Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad berkata, rakyat khususnya para nelayan di negara ini harus bersyukur atas keprihatinan kerajaan dalam membela nasib rakyat. Allowance sara hidup nelayan merupakan antara kemudahan yang diterima golongan nelayan berdaftar di negeri ini. Ia antara pelbagai bentuk bantuan yang disalurkan kerajaan hasil pembangunan dan kemajuan negara. Sehubungan itu, Datuk Sapawi mengajak rakyat agar lebih bijak dalam menilai keberkesanan pemerintahan kerajaan sedia ada demi memastikan kesinambungan nikmat pembangunan yang dinikmati hari ini. Beliau berucap demikian dalam majlis penyampaian allowance sara hidup nelayan secara tunai Persatuan Nelayan Kawasan PNK Teluk Padas di Dewan Serbaguna Sepitang. Majlis yang diadakan serentak dengan perasmian mesyuarat agung tahunan kali ke-15 tahun 2017 PNK Teluk Padas menyaksikan seramai 269 nelayan PNK Teluk Padas menerima RM300 allowance sara hidup nelayan. Turut hadir dalam majlis ini Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Sabah Osman Abdul Latif
dan Pengerusi PNK Teluk Padas, Masri Abdul Latif. Gejala sosial dalam kalangan generasi muda boleh dibendung dengan penganjuran lebih banyak program ilmu dan kemasyarakatan di peringkat sekolah. Menurut Wakil Rakyat Sebatik Datuk Abdul Muiz Picok, program-program berkenaan mampu membentuk jati diri pelajar seawal usia persekolahan. Sehubungan itu, pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah disaran untuk mempelbagaikan aktiviti berkenaan di sekolah. Beliau berucap merasmikan Majlis Anugerah Gemilang BMK Pasir Putih kali ke-18 di Dewan Ibnu Khaldun, SMK Pasir Putih, Tawau. Dalam majlis ini seramai 170 pelajar menerima hadiah dan sijil melibatkan 25 kategori anugerah kecemerlangan. Turut hadir Pegawai Pendidikan Daerah Tawau, Darmansyah Asakil. Baik, saudara, seterusnya kita ikuti acara-acara yang akan diadakan di Sabah dalam diari hari ini. Baik, saudara, pada pukul 9 pagi ini, Majlis Perasmian Pembukaan Pejabat Baharu Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NAYOS Wilayah Sabah akan diadakan di Plaza Damai, Tawau. Pada masa sama, program motivasi pelajar dan ibu bapa Sekolah Kebangsaan Kilugus akan dilangsungkan di SK Kilugus Menumbuk, Kuala Penyu. Sementara itu, pada pukul 2 petang, program Taklimat Rumah Bina Negara RBN akan diadakan di Dewan Masyarakat Pekan Suuk, Keningau. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan, Redwin.